Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penonton TV Telaga Biru yang kita sayangi, InsyaAllah pada hari ini saya mula membacakan sedikit kitab yang bernama atau bertajuk Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, sebuah kitab fiqh perbandingan atau kita namakan dalam bahasa Arab Al-Fiqhul Muqaran. Ada orang sebut fiqh muqarin, tetapi yang lebih sawab, yang lebih betul fiqh muqaran. Kerana fiqh ini siapa yang bandingkan ulama. So kita namakan fiqh yang diperbandingkan oleh ulama. Kalau fiqh muqarin, fiqh itu membandingkan sesama sendiri. Tetapi pada hakikatnya yang membandingkan adalah ulama. Maka kita namakan sebagai fiqh muqaran. Jadi buku ini yang dikarang oleh seorang tokoh ulama Maliki, Ibn Rushdi Al-Hafid, seorang tokoh ulama Maliki yang begitu masyhur dalam bidang fiqh, dalam bidang falsafah dan juga bidang perubatan, membicarakan fiqh dalam bentuk keterbukaan yang begitu luas, sehingga kita dapat lihat bahawa fiqh ini ialah bersifat variasi, bukan satu pendapat. Yang kita melihat inilah kekayaan fiqh Islami yang diperturunkan daripada generasi ke generasi. Jadi pada hari ini topik yang begitu penting, saya nak bicarakan tentang masalah niat di dalam wuduk. Adakah benda yang wajib? Makna dia seperti mana kita lakukan sekarang ini, niat dalam wuduk adalah wajib kerana kita menganggap wuduk ini adalah sebagai ibadat. Tetapi kita ingin menganalisa dan ingin mengetahui sejauh mana perkara ini dibincangkan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Jadi di sini kita sebutkan bahawa para ulama berselisih pendapat, kata Al-Imam Ibn Rushdi. Ikhtalafa ulama ul amsar hal niyatu syartun fi sihhatil wudu aw la. Adakah niat itu merupakan syarat untuk mensahkan wuduk ataupun tidak? Jadi kita melihat bahawa kesepakatan berlaku bahawa ibadat perlu diniatkan, tetapi adakah wuduk itu ia ibadat yang bersifat mutlak ataupun mempunyai kadar sifat adat yang tidak berhajat kepada niat, seperti kita membasuh najis. Dalam kita basuh najis tak ada niat. Misal saya nak basuh kencing, sahaja aku niat basuh kencing lillahi ta'ala. Kalau tak niat, makna tidak terangkat najis tersebut. Maka ini perbincangan yang dibincangkan oleh para ulama. Kita melihat mazhab Syafi'i dan mazhab Malik, Ahmad dan Abu Thawr dan juga Daud Al-Zahiri berpendapat bahawa niat itu syarat di dalam kita berwudu. Makna seseorang yang tidak niat dalam berwudu, hukum wuduknya tidak sah, kerana hampir sama dengan orang yang membasuh muka. Jadi kita niatkan ketika mana bertemu air di depan, di kulit muka kita, di mana-mana tempat di muka kita, kita niat saja kumim wudu kerana Allah Subhanahu Ta'ala. Dan sebagian mazhab yang lain seperti Hanafi dan juga Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri, berpendapat niat tidak diwajibkan di dalam berwuduk kerana ia seperti kita membasuh najis. Jadi apabila kita mengambil gambaran seperti wuduk, maka hukumnya sah. Maknanya seseorang itu dia basuh muka, dia basuh tangan, dia sapu kepala 1/4 ikut mazhab Hanafi, dia basuh kaki, maka wuduknya sah walaupun tidak ada niat. Ini satu benda yang boleh membantu orang-orang yang penyakit was-was. Penyakit was-was ini kadang-kadang berlaku macam mana dia ambil wuduk, jadi akhirnya muka dah sakit, air tak dah habis dah 1 liter, belum lagi wuduk selesai. Maka macam kita nak nasihatkan kepada orang yang was-was, wuduk insya-Allah walaupun niat itu diragukan, tidak mengapa wuduk itu sah, kerana sebagian ulama seperti Hanafi tidak mensyaratkan niat. Jadi dalam tempoh rawatan was-was dia itu tidak berhajat kepada niat dan sebagainya sampai dia yakin, kemudian kembali kepada mazhab asal bahawa niat diwajibkan dalam wuduk kerana ia hampir kepada ibadat, kerana kita memang fokus wuduk untuk beribadat, bukan untuk bermain bola. Jadi kita nantikan perbincangan yang akan datang berkenaan dengan muka, di manakah ruang yang wajib dibasuh atau tidak wajib dibasuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.